Sebab itulah ada saya terjumpa dalam sebuah buku, saya lupa nama buku tu, tapi nama yang menyebut perkataan dan kalimah ni ialah Edward Kant. Selalu kalau ahli falsafah kita jumpa nama Immanuel Kant. Yang ni Edward Kant. Dia kata apa? Knowledge is like a mosquito. Ilmu pengetahuan itu sama seperti nyamuk. Kita pun jadi pening. Kita tak kenal siapa Edward Kant ni, siapa dia. Tapi kata-kata dia ada disertakan dalam buku tu, knowledge is like a mosquito. Ilmu pengetahuan ni sama seperti nyamuk. Jadi dalam keadaan tak faham, baca lagi, oh baru faham huraian dia. Maksud ilmu pengetahuan sama seperti nyamuk ni, kadang-kadang dia kata, bila kita ni belajar, bila kita ni menuntut, bila kita ni berguru, kadang-kadang kita punyai guru-guru yang tersalah, kita punyai guru-guru yang tersilap. Bila guru-guru tadi cucuk pada kita, umpama nyamuk cucuk pada kita, kalau tak kena gaya dia boleh memudaratkan dan memberi penyakit pula pada kita. Seumpama denggi, seumpama malaria, seumpama chikungunya tadi. Jadi kita berguru ni seolah-olah gambaran nyamuk tu tok guru masukkan ilmu dia, bagi ilmu dia cucuk. Tak kena gaya, silap gaya, guru tu bagi ilmu yang tak sesuai, ilmu yang tak betul, ilmu yang tak kena, mudarat pada kita, akhirnya kita yang dapat penyakit. Lebih jauh lagi kemudaratan dia bila guru tu bagi ilmu, guru tu cucuk ilmu, bukan setakat penyakit. Dia jadi boleh bawa maut dan kematian. Satu lagi teruk. Tapi dia kata kalau nak cari guru, carilah nyamuk-nyamuk dengan cucukan-cucukan biasa, bukan cucukan berpenyakit dan cucukan kematian. Sama seperti nyamuk hak isap darah, hak nak meneruskan kelangsungan warisan dia tadi. Dia hanya cari nyamuk pula. Dia hanya cucuk urat-urat dan sedut darah yang kotor saja. Jadi cari guru-guru yang punya sifat cucukan nyamuk, dia cucuk kita, dia sedut hak kotor, dia nak buang hak cemak, dia nak buang hak elok, dia nak suruh jadi bertambah baik. Walaupun dia orang kafir lah, saya kira nama Edward Kant. Tapi pelajaran daripada apa yang dia kata ni ada manfaat atau tidak? Ada. Sekurang-kurangnya kita dapat ambil pelajaran dan iktibar, walaupun dia kata knowledge is like a mosquito. Baik, tu serba sedikit sebab ni bukan bidang kita, ni bukan bidang saya pun. Jadi hasil daripada kajian-kajian dan bacaan kita berkongsi dan kita nakal kepada hadirin hadirat muslimin muslimat. Tetapi yang Allah nak pada kita lihat benda-benda begini. Maksudnya kita ada pandangan dari sudut pro, kita ada pandangan dari sudut kontra, sisi kebaikan dan sisi keburukan. Kadang-kadang nampak je nyamuk, tapi dia boleh menyebabkan seseorang itu hak tak ada kerja jadi ada kerja. Sebelum ni malas nak menyapu belakang rumah, lah ni kena penyakit banyak, rajin pula dia menyapu belakang rumah. Sebelum ni malas pula nak buang sampah, ni dia rajin pula buang sampah, dia rajin pula gali tanah nak kambuh sampah, dia rajin pula nak cuci longkang hak tersumbat, dia rajin pula nak cari tin-tin hak bertakung air. Hak lebih jauh nu, bila banyak diserang penyakit, hospital-hospital memerlukan kelebihan doktor, nurse, orang-orang yang merawat. Tak cukup ni, pesakit ramai, kerja kosong. Ada kerja baru. Bahkan dengan nyamuk menyebabkan orang boleh jadi jutawan, orang boleh jadi hartawan, orang boleh buat banyak duit. Terhasilnya kilang-kilang buat ubat nyamuk. Keluarlah riset, keluarlah baygon spray, keluarlah fumakila, keluarlah tu, keluarlah ni. Toke-toke hak jual tu jak zaman dulu lagi. Kalau saya hak 3 kupang cak ikan mas, siapa dan kah? Ni hak lama-lama ni. Ingat lagi tak?
Ubat nyamuk gambar ikan mas kat depan, 3 kupang masa tu. Tu zaman 70-an tu. 3 kupang, Fumakila ni berapa? RM2, RM3 dah. Okey, kembali. Baik, tengok apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tadi. Mereka meremeh-remehkan benda ni. Dan hari ini kita nak bawa satu benda. Kadang-kadang zaman kita ni, kita selalu bermain dengan sentimen. Ada benda dalam hidup kita menjadi kepentingan kita. Ada benda dalam hidup kita menjadi keperluan bagi kita. Dan kita tidak boleh untuk meletakkan benda yang sama pada orang lain. Kalau kita rasa benda ni penting bagi kita, kita tak boleh nak mengatakan benda tu juga ada kepentingan bagi orang lain. Kalau kita rasakan sesuatu benda tu perlu bagi kita, kita tak boleh nak katakan benda tu juga jadi keperluan bagi orang lain. Yang ini tak sama. Kadang-kadang kita berkepentingan sudut ni, orang lain ada kepentingan sudut ni. Kita perlu sudut ni, orang lain perlu sudut ini. Dan apa yang saya nak bawa ini ialah di luar bidang pentafsiran. Tetapi apa yang saya nak sebut ini pernah disuarakan oleh Allah Yarham, bekas pengurusi Darul Ifta di Al-Azhar Mesir dulu, Syekh Atiyah Sakar. Bila dia mengulas ayat ini, dia kata apa yang penting dalam Al-Quran ialah merealisasikan watak-watak yang ada dalam Al-Quran. Merealisasikan watak yang ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang betul Allah sebutkan ayat ni tentang sifat-sifat dan ciri-ciri orang Yahudi. Tetapi selama mana ayat ni akan bermanfaat, kalau kita tune, kita akan katakan ini selama-lamanya milik Yahudi. Bila ayat ni turun tentang Yahudi yang memperlecehkan Nabi, Yahudi yang memperlecehkan wahyu dan perumpamaan bentuk nyamuk ini, kalau ada di kalangan kita hari ini buat benda yang sama, lakukan benda yang sama, sifat dan ciri tadi ada atau tidak? Tetap ada. Selama mana kita menampan ini milik Yahudi, kita akan rasa kita tak kena pada ayat ni. Dan hari ini kita boleh lihat benda ini berlaku dengan cukup luas. Bila ada ramai di kalangan kita cuba meremeh-remehkan orang lain. Bila ramai di kalangan kita cuba meremeh-remehkan kemahiran orang lain. Ada kita yang meremeh-remehkan kepakaran orang lain. Ada orang yang meremeh-remehkan ilmu orang lain. Apa yang saya sebut ini sedang berlaku. Kadang-kadang apa perlu ustaz kita bicarakan benda ini dalam masjid? Apa perlu kita sebut benda ini dalam masjid? Tak ada manfaat, tak ada faedah, tak ada guna. Inilah yang saya sebut pada paksi tadi. Kadang-kadang mungkin benda tu tak bermanfaat, benda tu tak bernilai bagi kita, tapi tidak mungkin pada orang lain. Kita rasa kita tak perlu benda tu. Kita rasa kita tak mau benda tu. Tetapi kita tidak boleh meletakkan benda yang sama pada orang lain. Kamu kata tak perlu, mungkin orang lain perlu. Kamu kata tak berfaedah, tapi mungkin berfaedah pada orang lain. Kamu rasa tak ada nilai, mungkin bernilai pada orang lain. Kamu ada kata tak ada kepentingan, mungkin ada kepentingan pada orang lain. Lalu berlakulah munculnya bibit-bibit dan watak-watak tadi suka meremeh-remeh dan memperkecilkan orang lain. Yang kita anggap mungkin lebih rendah ilmu daripada kita, yang mungkin kita anggap dia ni lebih lemah daripada kita. Dan nak angkat kita untuk segala-galanya. Jangan bawa watak ini, walaupun ini adalah kisah tentang Yahudi. Ingat bila berdepan dengan suasana macam ni. Guru saya pernah berpesan, bila kita duduk depan, sekurang-kurangnya depan kita ada 5 jenis manusia. Hak depan kita ni, ada yang betul-betul memerlukan, ada yang dah pun tahu dan belajar apa yang kita sebut,
Bahkan ada yang lebih mengetahui daripada apa yang kita ajar. Bahkan lebih berkemampuan, berkemahiran dan berkepakaran daripada kita. Pelbagai level manusia duduk depan kita. Tapi sekurang-kurangnya 5 benda ini tak akan dapat dihalang. Yang pertama, bila kita menyeru, bila kita berdakwah, bila kita bercakap, kuliah ataupun ceramah, orang nombor 1 yang paling payah kita nak cari ialah bila dia dengar kuliah kita. Sememangnya ilmu yang kita ajak ni sudah ada dengan dia. Hak ustaz ajak ni aku dah belajar, hak ustaz ajak ni aku dah faham, hak ustaz ajak ni aku dah tahu. Tetapi satu benda yang payah dicari, golongan yang paling sedikit, bila kita bagi kuliah, bila kita bagi ceramah, hasil daripada kuliah dan ceramah ni, dia dapat cetusan, dia dapat ilham, dia dapat benda yang baru yang dia boleh create satu benda lain. Oh, aku terfikirlah ustaz cakap lagu ni, aku boleh buat benda ni sebenarnya. Benda ni hak ustaz cakap aku dah tahu, dah ada, tapi aku tak terfikirlah nak fikir macam tu. Bila ustaz sebut lagu ni aku nak buat benda tu. Tapi hak ni kecil sekali ada. Dia dapat cetusan, dia dapat ilham. Golongan yang kedua memang golongan yang dah ada. Memang golongan yang dah ada. Golongan yang dia dah belajar, golongan yang dia dah tahu. Yang inilah yang dipanggil tazkirah sebenar-benarnya. Sebab tazkirah itu ialah pengulangan semula, pembaikan semula. Sebab kadang-kadang manusia ni sifat dia mudah lupa. Manusia mudah tak ingat. Bukan kata dia tak belajar. Lama dah dia belajar benda ni. Mungkin 10 tahun berlalu, bila ustaz sebut balik, oh teringat tok guru dulu ajak dah. Baru teringat. Nasib baik ustaz cerita balik, panas balik. Reverse balik, ulang balik. Hak ni betul-betul dipanggil tazkirah. Benda yang sedia ada diulang-ulang. Golongan yang ketiga ialah golongan yang sememangnya dah belajar. Mungkin ayat yang sama, mungkin tafsir yang sama, tapi dia belajar dengan tok guru dia dulu, tok guru dia syarah dengan gaya lain. Dia belajar mungkin guru yang kedua, tok guru kedua syarah dengan ilmu lain. Mari pula ustaz cerita dengan gaya ilmu lain. Dia dapat berapa dah? Benda yang sama, tafsiran yang sama, 3 ilmu dia dapat. Kalau 7 tok guru gaya yang berlainan, 7 ilmu. Hak nombor 4, hak ni memang langsung tak ada. Aku memang tak pernah belajar tafsir. Aku baca ayat ni tapi aku tak tahu pun cerita dia lagu ni. Jadi lepas ni ustaz ajak ni aku baru tahu, oh ni cerita dia. Ni tafsiran dia. Hak nombor 5 ni, cakap pun tak guna, tak cakap pun tak guna. Tak ada manfaat langsung untuk dia. Malah sifat dia, benda lagu tu pun nak cakap ustaz. Benda lagu ni tak ada faedah langsung cerita kat masjid. Tak ada manfaat, tak ada faedah. Ada atau tidak 5 golongan ni? Akan ada. Di mana-mana pun. Dan kita perlu hadapi dia. Baik, bila kita bermain dengan sentimen ini, bila kita bermain dengan sentimen ini, dia akan jadi, Allah sebut sifat orang fasik tadi. Apa dia? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Nombor 1. Iaitu mereka-mereka yang menghancurkan dan memusnahkan perjanjian dengan Allah dahulu selepas mereka mengikat teguh perjanjian itu. Apa perjanjian yang telah diikat dengan Allah, yang mana kemudian mereka merosakkan, memusnahkan perjanjian itu? Ayat ni memang turun untuk Yahudi, Bani Israel. Sebab pernah turun sebelum Al-Quran, kitab Taurat, Zabur dan Injil. Dan di dalam tu bila diturunkan kitab-kitab ini, mereka mengadakan perjanjian dengan Allah untuk beriman dengan apa-apa perintah daripada Allah, untuk beriman dengan setiap ayat yang datang daripada Allah. Dan kita tahu dalam 2 komponen kitab utama Taurat dan Injil pasti diceritakan bisyarah seorang nabi yang akan lahir di akhir zaman, iaitu Muhammad. Perjanjian dah dibuat, bila Nabi ni lahir, bila Nabi ni muncul dan kamu hidup pada zaman dia, kamu kena beriman dengan dia.
Ni perjanjian dah dibuat. Tapi bila Nabi Muhammad betul-betul dah lahir, diangkat jadi Nabi, diturunkan wahyu pada Nabi Muhammad, apa cerita yang jadi? Apa cerita yang jadi? Dia jadi terbalik 360 darjah. Nabi Muhammad dia lawan, Nabi Muhammad dia nafi, bahkan turun wahyu pada Nabi Muhammad. Alah cerita nyamuk je Tuhan kamu. Dia start dah mari. Allah buat turun ayat tentang nyamuk je ke? Tentang kera ke? Tentang babi ke? Tentang zubab ke? Tentang nahal ke? Dia mari mempelekeh pula. Inilah manusia-manusia yang merosakkan perjanjian dengan Allah dulu. Sebab apa? Sebab dia nak kalau boleh Nabi akhir zaman ini lahir daripada kalangan mereka, Bani Israel. Hampir 70% Nabi-Nabi dan Rasul 25 tu lahir dari kalangan Bani Israel. Memang mereka mempunyai sejarah yang gemilang, sejarah yang hebat, terbilang cemerlang dalam sejarah. Sebab itulah Allah banyak rakam ayat-ayat tentang Yahudi Bani Israel. Mereka ada kerajaan yang besar-besar melalui sejarah yang cukup panjang. Dan kalau hari ini orang belajar sejarah, tidak boleh dilupakan sejarah bangsa ini memang hebat, memang gah, memang besar. Tetapi bagaimana dengan Muhammad yang cuma lahir daripada keturunan Ismail, keturunan Nabi, bangsa Jurhum, bangsa Qahtan, bangsa Khuza'ah sampai kepada Qusay bin Kilab bin Murrah sampai Nabi Muhammad. Bangsa yang kurang terkenal, bangsa yang orang jarang sebut. Mereka memperlekehkan jalur nasab dan keturunan Nabi Muhammad. Lalu inilah menimbulkan sentimen yang kuat nak mengatakan bahawa bangsa mereka bangsa pilihan Tuhan, Yahudi pilihan Tuhan, Bani Israel pilihan Tuhan. Kenapa dilantik dan diangkat Muhammad jadi rasul dari kalangan bangsa Quraisy? Bila sentimen ini muncul, dia jadi hak nombor 2. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Kamu akan memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kamu menghubungkannya, iaitu perhubungan mutlak sesama manusia dari sudut sosialisasi. Bila kita bermain dengan sentimen resis, bila kita bermain dengan sentimen bangsa, bila kita bermain dengan sentimen seumpama tadi, kita akan mudah menganggap orang selain kita tu sama dengan kita. Kita Bani Israel lebih hebat daripada Bani Quraisy. Kita ada Nabi banyak, dia tu Nabi cuma satu dengan Ismail saja. Macam-macam lah dia nak angkat, nak cakap kita hak terbaik, kita paling bagus. Lalu apa yang jadi? Hubungan sosialisasi manusia itu jadi terbatas, jadi putus. Sebab sentimen yang kita bawa, anggap kita yang paling baik melebihi bangsa lain. Jadi hari ini kalau sentimen yang sama kita bawa, benda lagu ni saja seolah-olah tak sealiran dengan kita, bukan kumpulan kita, bukan grup kita, sentimen ini akan dimainkan. Tak payah, tak ni tak lagi mana ni, bukan grup kita ni, bukan aliran kita ni, bukan kumpulan kita ni, dia kumpulan lain. Sentimen ini akan muncul. Walaupun apa yang kita bawa tu dari Quran, walaupun apa yang kita bawa dari sunnah, sifat manusia tak akan pernah lekang daripada salah dan silap. Adakah kerana sedikitnya kesalahan, sedikitnya kesilapan, segala kebaikan dan ilmu hak duk depan, hak banyak lagi kita nak tolak? Kebenaran tetap kebenaran, sentimen tetap sentimen. Tetapi bila sentimen duk atas, segala kebaikan kita tak nampak lagi. Hak kita nampak tu bukan geng kita, tu bukan grup kita, tu bukan kumpulan kita. Walaupun yang dibawa ni kebaikan dan kebenaran. Yang jadi masalah, bila kumpulan kita pula kena, bila kumpulan kita dipalu pula, kita siap mempertahankan walau mungkin salah. Salah dah. Tapi sebab tok guru kita, sebab ulama kita kena pertahankan. Geng kumpulan sana tak faham sebenar apa yang ustaz kita nak. Dia tak faham apa yang ustaz kita nak cakap. Oh, masa orang serang kita, kita tak faham pula. Orang tak faham. Masa kita serang orang, kita faham ke tak orang nak tu? Masa kita kata kat orang, bila kita cuba nak memahamkan orang lain, kita pukul saja.
Kita palu saja, tak pernah nak faham pun. Tapi bila kita kena, oh dia tak faham tu. Dia keliru tu dengan statement tu. Jadi bila sentimen ni duduk di depan dia, jadi lagu ni. Inilah yang memecahkan hubungan. Akhirnya silaturahim ke mana? Yang keluar hanya caci mencaci, tuduh menuduh, kata mengata, tak berhenti. Adakah sifat ni kita nak bawa? Walaupun malam ni cuma baca dari sudut nyamuk. Yang akhirnya akan jadi apa? Wa yufsiduna fil ard. Kerosakan di atas muka bumi. Bila jadi lagu ni, tak ada perpaduan, tak ada persatuan. Sama-sama orang Islam ni. Sama-sama hak mengaku baca Quran, ikut sunnah. Sekarang sunnah siapa yang kita ikut? Kalau cacian saja yang keluar pada saudara Islam kita. Sunnah apa yang kita ikut kalau kata mengata, keji mengeji pada sasaran saudara Islam kita? Faham ke tak faham ni? Ni untuk diri sendiri, untuk kita semua, bagi faham. Sampai bila perkara ni nak berterusan? Bila kita letak sentimen tadi di depan macam sifat orang Yahudi, dia tak akan pernah bawa kebaikan. Ulaika humul khasirun. Inilah manusia-manusia yang akan rugi bukan saja di dunia, malah dia akan rugi di akhirat. Kebenaran akan datang daripada sesiapa pun, walaupun dari musuh Islam, benar tetap benar. Walaupun kita ni orang Islam, kita rasa kita duduk tempat yang betul, yang salah tetap salah. Dan apapun kita menyukai kebenaran, kita menyokong kebenaran, kita mencintai kebenaran. Dan setiap kesalahan bukan seharusnya ditohmah, bukan seharusnya dicaci, tapi dibetulkan. Masalah kita tinggal sunnah yang sebenar, pembetulan secara hikmah ni yang kita tak guna. Kita guna sentimen, kita guna perasaan, kita guna emosi. Akibatnya emosi inilah yang meratah perpaduan kita. Sentimen inilah yang memakan persatuan dan ukhuwah kita. Akibatnya jadi berpecah belah, jadi berkelompok, jadi grup. Grup-grup juga 9 suku ni.